Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekra Husna binti Rosni. Saya wakil daripada Kumpulan 2. Kumpulan kami akan membincangkan dasar pelancongan negara 2020 hingga 2030. Now the time has come to visit Malaysia. Visit truly Asia, Malaysia. Stretch your hands, reach out and touch. Feel our love, rhythm and dance, enjoy and delight. You belong among our sins of pride. To know Malaysia is to love Malaysia for 1,000 miles. Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 ini adalah dasar kita bersama. Saya berharap agar usaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dalam melaksanakan ke-6 strategi yang terkandung dalam dasar ini akan mendapat sokongan padu dan kerjasama penuh daripada semua pihak, terutamanya penggiat industri, badan bukan kerajaan, pihak swasta dan pemegang taruh berkaitan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030. 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi kita semua di mana negara kita telah dilanda oleh penyakit berjangkit iaitu coronavirus. Tindakan kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah mempengaruhi sektor ekonomi di negara kita termasuk sektor pelancongan. Dasar pelancongan diwujudkan untuk menjadikan industri pelancongan sebagai salah satu aktor yang mampu memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara. Peningkatan pendapatan negara melalui sektor pelancongan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Justru itu disebabkan oleh penularan wabak coronavirus telah memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara khususnya terhadap industri pelancongan negara sehingga mengakibatkan kerugian yang besar. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Pertama, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik sesebuah negara amat memainkan peranan kerana jika sekiranya ia tidak dapat dicapai, ia akan memberikan impak yang besar kepada negara termasuklah pelaburan, perusahaan mahupun pelancongan. Ketidakstabilan politik menyebabkan pembangunan negara menjadi perlahan yang menyebabkan pembinaan prasarana untuk pelancong semakin berkurangan serta semua aktiviti pembangunan yang dirancang juga akan terganggu dan ketidakstabilan politik juga turut terjejas. Seterusnya, pencemaran alam sekitar. Alam sekitar merupakan elemen yang penting dalam industri pelancongan. Kerana kebanyakan pelancong akan melancong ke negara ini disebabkan oleh keindahan alam semula jadinya. Justru itu, semua pihak perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk menjaga kebersihan alam sekitar untuk menarik lebih ramai pelancong dan imej sesebuah negara. Tanggungjawab ini bukan sahaja perlu dipikul oleh pihak kerajaan atau pihak berkenaan sahaja, bahkan seluruh masyarakat perlu mempunyai kesedaran tentang alam sekitar untuk kebaikan bersama. Seterusnya, kebudayaan tempatan. Pada era globalisasi ini, terdapat ramai remaja yang mengabaikan kebudayaan sendiri dan mempelajari budaya barat.
Kebudayaan merupakan faktor yang penting dalam sektor pelancongan kerana pelancong-pelancong ingin merasai dan mengetahui kebudayaan tradisi negara yang tidak ada di negara lain. Dasar Pelancongan Negara DPN 2020-2030 yang dilancarkan hari ini akan menetapkan hala tuju yang dinamik dan strategik dalam pemulihan semula industri pelancongan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin dasar itu mampu menjamin kelangsungan industri berkenaan dan kembali meletakkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan terpilih di peringkat global. Bagi melaksanakan dasar ini, pelbagai sektor yang terlibat maupun secara rasmi ataupun tidak rasmi bagi memainkan peranan dalam dasar ini. Aktor rasmi terbahagi kepada dua iaitu aktor utama. Aktor utama adalah kebebasan perlembagaan dan kebebasan untuk terlibat dalam proses penggubalan dasar. Contohnya, Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju untuk melaksanakan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Seterusnya adalah aktor pelengkap. Aktor pelengkap adalah pihak yang diberikan kuasa oleh aktor utama dalam melaksanakan dasar. Contohnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEX akan melaksanakan tugasnya apabila polisi yang digubal diluluskan. Aktor tidak rasmi pula adalah aktor yang tidak mempunyai kuasa yang sah untuk mempengaruhi sesuatu dasar, akan tetapi ianya sebagai sumber tambahan dengan memberikan cadangan untuk aktor rasmi mengenai dasar yang akan dilaksanakan. Antara aktor yang tidak rasmi yang terlibat adalah media. Ianya berperanan dalam menyampaikan maklumat. Hal ini akan meningkatkan lagi pengetahuan masyarakat tentang dasar pelancongan negara yang akan dilaksanakan. Contohnya, sidang media yang dibuat oleh Perdana Menteri mengenai pelancaran Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 di Facebook rasmi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEX. Okey, sekarang saya ingin menerangkan berkaitan teori institusionalisme, iaitu berkaitan polisi sebagai aktiviti yang institusional. Merupakan salah satu disiplin ilmu yang secara umumnya mengkaji tentang institusi kerajaan seperti Parlimen, Kongres, Presiden, Perdana Menteri, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, parti politik dan sebagainya. Termasuklah kegiatan individu atau kelompok yang diarahkan oleh institusi-institusi kerajaan. Mengikut DYE 1978, institusi-institusi kerajaan telah memberi dasar awam kepada 3 ciri, iaitu yang pertama, kerajaan mendapat legitimasi atau pengesahan kepada polisi tertentu. Yang kedua, hanya polisi kerajaan sahaja yang terlibat secara menyeluruh atau universal. Yang ketiga, kerajaan berkuasa dan mampu untuk memonopolikan sepenuhnya masyarakat dan berupaya untuk mengenakan paksaan terhadap rakyat. Seterusnya, teori rasionalisme, iaitu polisi sebagai pencapaian matlamat yang paling cekap. Yang pertama ialah dasar awam digubal dan dilaksanakan setelah mengambil kira kepentingan dan pertimbangan semua pihak. Yang kedua, merupakan satu pendekatan sistem analisis, pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kajian dan penyelesaian masalah secara saintifik. Yang ketiga, dalam memilih dasar yang rasional, pembuatan dasar mesti tahu semua nilai keistimewaan dan kepentingan masyarakat. Pembuat polisi perlu mengambil kira beberapa perkara untuk membuat dasar yang rasional. Antaranya ialah yang pertama, mengetahui semua nilaian dan pemilihan masyarakat dan juga pertimbangan-pertimbangan yang relatif. Yang kedua, mengetahui semua alternatif dasar yang tersedia. Yang ketiga, mengetahui semua kesan bagi setiap dasar alternatif tersebut. Dan yang terakhir, memilih dasar yang paling cekap sebagai satu keseluruhan yang boleh diketahui dan dipertimbangkan. Dasar pelancongan negara mempunyai visi dan misi untuk dicapai. Setiap perkara yang dilakukan oleh kerajaan mempunyai matlamat dan untuk memastikan negara maju pada masa hadapan. Kita jaga kita dengan mengamalkan norma baharu.
kita boleh membangunkan semula industri pelancongan di negara kita dan mencapai matlamat yang ditetapkan oleh Dasar Pelancongan Negara. Semoga negara kita terus maju pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.